الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وقدوتنا وأسوتنا محمد نبي الرحمة وشفيع الأمة وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. فيا عباد الله اتقوا الله وتزودوا فإن خير زاد التقوى فقد فاز المتقون. Wahai hamba-hamba Allah, bertakwalah kepada Allah dengan mengikut segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Carilah bekalan, yakni bagi kehidupan dunia sehingga hari akhirat. Sebaik-baik bekalan ialah bertakwa kepada Allah. Maka sesungguhnya berjaya dan selamatlah orang-orang yang bertakwa. Ketika umat Islam seluruhnya menyambut bulan dilahirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, marilah kita umatnya yang menyambung perjuangannya mengambil pengajaran daripada cabaran-cabaran yang dihadapi. Kerana cabaran yang seperti itulah yang akan kita hadapi sebelum kita meninggal dunia, selagi kita berpegang sungguh-sungguh dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan sesiapa sahaja yang mengikut jejak langkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menyambung perjuangannya, mestilah menghadapi ujian. Ini merupakan janji daripada Allah Subhanahu wa taala. Ahsiban nasu an yattaku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. Adakah manusia menyangka sudah cukup apabila mereka berkata kami telah beriman, padahal mereka tidak diuji dan belum lagi diuji sebagaimana diujinya orang-orang di zaman dahulu, nabi-nabi dan pengikutnya. Di masa itu ternyatalah benarnya orang yang sungguh-sungguh benar dengan Allah dan orang-orang yang bohong. Itulah juga yang dihadapi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat bersama dengannya, sama ada di Madinah ataupun di Mekah, menghadapi keadaan yang susah, tekanan hidup, susah untuk mendapat harta, makanan dan berbagai-bagai kemudahan. Sedangkan mereka yang menentang Islam itu sama ada di kalangan orang-orang musyrikin atau di kalangan orang-orang ahli kitab Yahudi yang berada di Madinah, ataupun kalangan dua kuasa besar dunia, berada dalam kesenangan dan kemewahan.
Di antara yang menjadi cabaran ialah mereka menyogok, mengumpan, merasuah kesenangan dan kemewahan itu kepada Nabi SAW dan para sahabatnya. Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat-ayat untuk memberi semangat kepada mereka. Di antaranya firman Allah Ta'ala, لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار. Janganlah kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan begitu juga umatmu, tergoda mereka yang berulang alik di negeri-negeri itu dengan kesenangan dan kemewahan yang ada pada mereka. Jangan tergoda dengan kesenangan dan harta kekayaan dan kemudahan itu. Itu hanyalah mata dunia sementara waktu sahaja. Kemudian di akhirat nanti mereka itu akan dihumbankan ke dalam neraka. Dan neraka itulah seburuk-buruk tempat kepada mereka. Upah kerana mereka tidak menerima Islam dan menentang Islam di dunia ini. Tetapi orang-orang yang bertakwa kepada Allah, yang menunaikan perintah dan meninggalkan larangannya, kepada mereka syurga-syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Turun kepada mereka nikmat, kurnia dan kemewahan daripada Allah. Itulah yang terbaik bagi orang-orang yang baik. Maka Nabi SAW dan para sahabatnya menolak segala tawaran kesenangan dan kemewahan. Menolak segala umpan kebendaan dan kesenangan. Apabila pemimpin musyrikin Quraisy datang menemui Nabi SAW di Makkah, menawarkan kepadanya, wahai Muhammad, oleh kerana kamu membawa ajaran ini yang menyusahkan kami, yang menuduh kami dengan berbagai-bagai tuduhan, apa salahnya engkau berhenti saja daripada urusanmu ini? Kami sanggup beri apa sahaja yang kamu mahu, wahai Muhammad. Sekiranya engkau mahu harta benda, kami sanggup kumpulkan harta kekayaan daripada orang-orang kaya di Mekah ini diberikan kepadamu, wahai Muhammad. Sekiranya kamu mahu menjadi ketua, kami lantik kamu menjadi ketua. Sekiranya kamu mahu menjadi raja, kami angkat kamu menjadi raja di Mekah ini. Diberi kerajaan, diberi jawatan raja di atas singgasana, ataupun mahu jawatan ketua, dijanjikan harta kekayaan. Semua tawaran itu ditolak oleh Nabi SAW. Kerana tawaran itu untuk menghalangnya daripada menunaikan perintah Allah yang maha kaya daripada segala yang kaya. Digunakan bapa saudaranya untuk memujuk Abu Talib, orang yang disegani dan dimalu kerana memelihara Nabi SAW setelah ayah dan ibunya meninggal dunia, setelah datuknya Abdul Muttalib meninggal dunia. Orang yang sangat berbudi kepada Nabi SAW, memeliharanya daripada kecil sehingga muda dan dewasa menjadi Rasul.
Abu Talib digunakan untuk memujuk. Jawaban Nabi SAW, ya ammi, wallahi law wada'u asy-syamsa fi yamini wal qamara fi yasari ala an atruka hadzal amra aw ahlika dunahu ma taraktu. Wahai bapa saudara kesayanganku, sekiranya diletakkan matahari di kananku dan bulan di kiriku, bukan saja dunia ini ditambah dengan matahari dan bulan, dengan segala kekayaan dan perhiasannya, sekiranya diletakkan matahari di kanan dan bulan di kiri, setelah berada di bumi ini untuk menjadi tawaran supaya aku meninggalkan urusan Islam ini, ataupun aku mati kerananya, nasib aku tidak akan meninggalkan itu tanggungjawab ini. Kerana kehidupan dunia, kehidupan sementara waktu, Allah menjanjikan adanya hari akhirat yang kekal abadi. Segala kemewahan dunia tidak boleh ditukarkan dengan janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitulah juga apabila Nabi SAW dicabar supaya memberi kemewahan kepada mereka sebagai syarat bagi menerima Islam, dinyatakan oleh Allah di dalam Al-Quran, وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا وَقَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِنْ نَخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْأَنْهَارَ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولا نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. Dan sesungguhnya kami telah menerangkan kepada manusia di dalam Quran itu contoh dan teladan yang banyak, tetapi kebanyakan mereka kufur, engkau tidak mahu percaya. Termasuklah mereka yang ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka mencabar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syarat untuk mereka menerima Islam, untuk menjadi pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika sekiranya engkau dapat pancarkan air di bumi Mekah ini, bumi Mekah yang payah air, mudahkan air di bumi Mekah ini, wahai Muhammad, syarat untuk ikut Islam. Ataupun engkau jadikan di Mekah ini kebun-kebun yang luas, Mekah padang pasir yang kering, tidak ada tanaman, mintalah daripada Tuhanmu supaya disuburkan Mekah ini. Jadikan kebun-kebun anggur dan kebun-kebun kurma yang disediakan di dalam kebun itu dengan tali-tali air yang menyuburkannya untuk menjadi makanan dan hidangan kami, rezeki kami. Ataupun boleh juga engkau minta daripada Tuhanmu supaya menurunkan bala ke atas kami, turunkan langit berkeping-keping di atas kepala kami ini, timpakan kami dengan langit kalau apa yang kamu bawa itu betul kami salah. Ataupun engkau dapat membawa Tuhan diiringi oleh malaikat yang kami dapat melihat dengan nyata di hadapan kami. Ataupun kami lihat engkau mempunyai rumah yang indah, rumah yang cantik, yang besar, istana yang ada di dalamnya perhiasan-perhiasan yang mahal, menandakan engkau seorang yang kaya, yang boleh memberi bantuan kepada kami bila-bila masa sahaja.
ataupun kami lihat engkau naik ke langit. Kami melihat dengan mata kami engkau naik ke langit, wahai Muhammad. Dan kami lihat dengan mata kami engkau turun dari langit, membawa sebuah kitab yang dapat kami baca menjadi bukti. Itulah cabaran-cabaran mereka kepada Nabi SAW. Allah Maha berkuasa untuk menjadikan itu semua. Tetapi Allah tidak mahu Nabi-Nya SAW melayan permintaan mereka yang sempit, yang pendek akal itu. Allah mengajar Nabi SAW menjawab, "Qul subhana rabbi hal kuntu illa basharar rasulah." Katalah wahai Muhammad, aku ini hanyalah seorang rasul, seorang manusia yang dilantik oleh Rasul untuk membawa ajaran Allah. Itu tugas aku. Bukan tugas aku untuk membawa kemudahan air. Bukan tugas aku untuk mengadakan kebun-kebun yang luas. Bukan tugas aku untuk membagi duit harta kekayaan kepada kamu. Tugas aku untuk menyatakan ajaran Allah yang diperintah. Adapun rezeki kesenangan datang selepas itu. Tunaikan perintah itu dahulu. Inilah cabaran yang dihadapi oleh Nabi SAW. Allah telah mematikan Nabi Muhammad SAW. Tetapi ajarannya tidak mati. Yang menyambung ajaran ialah kita umat Islam. Sesiapa di kalangan umat Islam yang menyambung perjuangan Nabi ini akan menghadapi ujian yang sama. Ujian dengan wang, dengan duit, dengan kesenangan, dengan kemewahan. Ujian dengan ugutan, dengan berbagai-bagai cara. Sekiranya kita mahu bersama dengan Nabi SAW selepas kita meninggal dunia, itulah dia jalannya, itulah dia caranya yang mesti diikut oleh kita semua. Dan itulah iktibar yang disebut di dalam Quran dan disebut dalam kitab-kitab yang muktabar yang dikarang oleh ulama-ulama kita. Dan itulah makna kita menyambut kelahiran Nabi Muhammad SAW. Bukan menyambut hari jadi menghembus lilin, meraya-raya dan mengangkat spanduk, memuja-mujanya sahaja. Itu tidak disuruh oleh Nabi Muhammad SAW. Yang disuruh kita mengikut ajarannya, menyambung perjalanannya dan meneruskan perjuangannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal musyrikun. Dialah Tuhan yang telah mengutuskan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam